Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk dalam bab 3, sumber pembiayaan perniagaan. Okey, bab 1 kita belajar cara nak urus sumber manusia ataupun pekerja-pekerja. Bab 2 kita belajar cara nak urus harta-harta syarikat. Okey, ataupun aset-aset syarikat, sama ada harta yang nyata ataupun dalam bentuk sumber teknologi. Okey, dalam bab 3 kita akan belajar macam mana kita nak urus sumber pembiayaan perniagaan. Okey, pembiayaan ni dia lebih kepada duit-duit yang kita ada di dalam perniagaan kita, modal-modal yang telah kita sumbang ke dalam perniagaan kita. Okey, so dalam bab ni yang akan kita belajar. Okey, duit dan juga modal. Okey, jadi dalam perniagaan mesti perlukan modal. Okay, modal ni maksud dia adalah apa-apa harta milik pemilik yang dimasukkan ke dalam perniagaan. Okey, contoh dia macam cikgu ada perniagaan kedai runcit. Okey, cikgu ambil cikgu punya telefon, cikgu letak dekat kedai runcit untuk digunakan untuk ambil order daripada pelanggan. Jadi telefon tu kita sebut sebagai modal. Ataupun bila cikgu nak buka kedai runcit, cikgu nak beli barang niaga, cikgu beli guna duit cikgu. Okey, kemudian cikgu letak barang tu untuk diniagakan. Jadi duit yang telah cikgu keluarkan itu sebut sebagai modal. Jadi apa-apa yang disumbangkan oleh pemilik kepada perniagaan, kita sebut dia sebagai modal. Jadi semua perniagaan ni perlukan modal. Okey, jadi modal ni dia bukan sahaja dalam bentuk duit, dia boleh jadi juga dalam bentuk yang cikgu sebut tadi, telefon. Okey, ataupun kalau kata cikgu guna kereta cikgu untuk angkut-angkut barang niaga dalam kedai kunci cikgu, kereta itu juga disebut sebagai modal. Okey, jadi modal jangan sempitkan kita punya perspektif hanya terhad kepada wang sahaja, tetapi juga apa-apa sahaja milik pemilik yang disumbangkan kepada perniagaan dia. Okey, so modal dapat diperoleh daripada pelbagai sumber perniagaan. Okey, so dalam bab ni kita akan huraikan jenis-jenis pembiayaan, okey, kekuatan dan kelebihan setiap pembiayaan yang kita pilih dan prosedur untuk mendapatkan sumber pembiayaan. Okey, sumber pembiayaan juga tak semestinya mai daripada simpanan pemilik. Kadang-kadang pemilik pinjam duit tu daripada orang, kemudian dia guna duit tu untuk mulakan perniagaan. Itu juga kita sebut sebagai modal. Ataupun dia pinjam apa-apa, sewa beli, okey, kenderaan dan sebagainya, itu juga kita sebut sebagai modal. Kenapa itu juga kategori modal? Bukan dia punya, memang bukan dia punya, tetapi bila dia keluar duit dia untuk bayar benda tu, itu juga kita kategorikan sebagai modal. Okey, jadi kita tengok di sini, modal boleh terdiri daripada 4 benda. Okey, yang pertama boleh terdiri daripada wang tunai. Okey, boleh juga dikategorikan inventory. Inventory ni adalah stok lah. Okey, boleh juga dikategorikan bangunan dan juga kilang. Okey, dan juga boleh jadi jentera. Okey, jentera ni kategori mesin. Okey. Okey, sumber pembiayaan terbahagi kepada dua. Kita ada dua, iaitu sumber pembiayaan dalaman dan sumber pembiayaan luaran. Okey, dalaman ni maksud dia semua yang disumbangkan sendiri oleh pemilik. Okey, dia punya, sama ada mai daripada duit simpanan dia. Okey, cikgu besarkan sikit lah. Okey, sama ada daripada simpanan peribadi dia, boleh rujuk buku teks, ataupun dia mai daripada modal daripada keuntungan ataupun rizab. Maksud dia mungkin dia ada melabur di dalam ASB, dia ada melabur dalam tabung haji, kemudian dia dapat untung, dan untung tu dia gunakan untuk dia masukkan dalam perniagaan dia. Jadi itu juga kita kategorikan sebagai modal, sumber pembiayaan dalaman. Okey, kita biaya perniagaan kita menggunakan duit kita sendiri dalaman. Okey, kalau luaran, okey, sumber pembiayaan luaran ni dia mai daripada sumber-sumber luar, bukan daripada duit dia sendiri. Okey,
Dan selalunya kita sebut dia sebagai pinjaman. Okey, so luaran ni adalah pinjaman, pembiayaan yang kita pinjam. Okey, jadi ada dua pihak yang boleh kita pinjam, iaitu bank dan institusi keuangan, okey, ataupun agensi kerajaan. Okey, dua pihak ini boleh digunakan sebagai sumber pembiayaan luaran. Maksudnya dua pihak ni kita boleh cari untuk kita pinjam duit. Okey, bank dan institusi keuangan ni nama lain dia adalah pihak swasta. Okey, kita pinjam daripada bank. Agensi kerajaan kita pinjam daripada mana-mana agensi kerajaan. Okey. Okey. Sumber pembiayaan dalaman, okey, iaitu simpanan peribadi yang pertama. Yang kedua adalah modal daripada keuntungan rizab. Okey, so simpanan peribadi merupakan sumber asas yang diperlukan oleh usahawan. Kebiasaannya, selalunya perniagaan dimulakan menggunakan wang simpanan peribadi. Okey, selalunya kalau kita nak niaga kecil-kecil, kita memang akan gunakan simpanan peribadi. Okey. Modal daripada keuntungan ataupun rizab. Rizab adalah keuntungan yang diperoleh daripada hasil pelaburan. Okey, jadi bila dia laburkan duit macam cikgu sebut tadi, sama ada dalam ASB ke, tabung haji ke, untung tu kita sebut sebagai rizab. Okey, dan bila dia dapat duit, dia dapat untung tu dia guna semasa pembiayaan semasa untuk modal pusingan. Okey, maksudnya perniagaan tu dah berjalan, kemudian dia ada ambil duit untuk dilaburkan, keuntungan tu dia suntik dalam dia punya perniagaan. Okey, maksudnya perniagaan itu dah berjalan dah. Dia cuma tambah modal. Alright. Okay, sumber pembiayaan luaran. Okey, boleh rujuk dalam buku teks. Okey. Di mana cikgu zoomkan. Okey. Ada berapa kat sini sumber pembiayaan luaran ataupun institusi keuangan. Okey, kita ada modal permulaan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ada 6 jenis sumber pembiayaan luaran kategori bank dan institusi keuangan. Ini jenis tau. Okey, bukan institusi dia. Okey, jenis-jenis modal yang boleh kita ambil daripada bank. Okey, luaran. Okey, so kalau kita pinjam daripada bank, okey, ini adalah antara pembiayaan yang boleh kita buat. Yang pertama adalah pembiayaan ataupun pinjaman modal permulaan. Maksudnya kita nak mulakan perniagaan, kemudian kita tak ada duit. Jadi kita pergi buat pinjaman di dalam bank untuk kita mulakan perniagaan. Okey, so pinjaman kepada usahawan yang nak mula perniagaan. Okey, modal diperoleh daripada institusi keuangan dan kita sebut dia sebagai sumber modal. Dan modal ini memberikan pinjaman berpenggal, jangka pendek dan juga jangka panjang. Jangka masa pendek ni dalam tempoh 1 tahun, jangka masa panjang ni lebih daripada 1 tahun. Okey. Okey, yang kedua adalah sewa beli. Okey, sewa beli ni juga salah satu jenis pembiayaan yang kita boleh buat, okey, untuk kita dapatkan daripada bank dan institusi keuangan. Okey, bahasa mudah sewa beli ni adalah, okey, kita sewa dulu di akhir tempoh kita beli. Cikgu bagi contoh. Contoh dia macam pembelian kereta. Kereta ni bila kamu kita sebut nak beli kereta kan, kita mohon loan daripada bank. Dan loan itu sebenarnya sejenis pembiayaan sewa beli. Okey, kenapa? Setiap bulan kamu bayar installment. Installment tu adalah bayaran sewa sebenarnya. Selagi kamu tak habis bayar kereta kamu, sebenarnya kereta itu masih belum menjadi milik kamu. Kereta itu masih lagi milik bank. Okey, jadi kalaulah kata bank nak tarik balik kalau kamu tak bayar, kamu tak boleh nak buat apa.
Okey, sebab kereta itu milik bank. Okey, bila kereta tu jadi milik kamu? Bila dah habis tempoh pembayaran. Kamu dah langsaikan semua bayaran bulanan. Okey, di akhir tempoh habis bayar semua, barulah bank akan bagi geran kereta tu dekat kamu dan ya, ini kereta kamu officially. Okey, so sewa beli ni dia lebih kepada aktiviti kita menyewa aset untuk tujuan membeli aset tersebut. Maksud dia akhirnya last kali kita nak kereta tu ataupun aset tu jadi milik kita. Okey, so hak milik hanya berpindah kepada usahawan selepas semua ansuran dibayar. Okey, tu sewa beli. Okey, kemudian pajakan. Okey, pajakan ni kalau kita tengok slightly dia lebih kurang macam sewa beli. Tetapi beza dia, sewa beli kita sewa dan tujuan akhirnya untuk kita beli. Manakala pajakan, kita sewa tetapi di akhirnya tujuan dia bukan kita nak beli benda tu. Kita cuma sewa dan tujuan sewa tu untuk kita guna. Okey, dan selalunya benda ni kita guna untuk aset juga. Macam jentera, mesin fotostat. Selalunya kalau kita tengok mesin fotostat kat kedai tu, bukan kedai tu punya tau. Selalunya dia pajak. Okey, so dia bayar sewa tiap bulan. Tapi kalau dia tak mau dah guna mesin fotostat tu, dia boleh bila-bila masa kembalikan mesin fotostat tu dekat pihak pembiaya dia. Jadi pajakan ni kelebihan dia tak terikat lah. Kalau dia dah rasa tak mampu bayar ataupun dia dah tak mau guna, bila-bila masa dia boleh serahkan balik aset tu kepada pemilik. Okey. Dan lebih sesuai untuk mesin-mesin. Sebab mesin ni makin lama dia akan makin rosak, dia akan makin buruk, dia akan makin usang. Jadi kalau kata last kali mesin tu jadi milik kita pun macam tak ada guna dah. Last kali mesin tu dah rosak, mesin tu dah tak boleh berfungsi macam yang baru. Sebab tu untuk mesin-mesin ni kita lebih suka guna pajakan. Okay, sebab kita tak ada kita tidak terikat dengan aset tersebut dan kita tidak berhadapan dengan risiko keusangan aset. Kita tak ada nak simpan aset yang buruk-buruk, tak ada. Asal macam dia buruk, kita tak mau pakai, kita boleh bagi balik. Itu pajakan. Bayaran sewa setiap bulan dengan tujuan kita guna dan bila-bila masa kita boleh hentikan kita punya penggunaan tu dan pulangkan kembali kepada pemilik dia. Okay, so skim pajakan membolehkan usahawan menggunakan sesebuah mesin atau jentera. Okay. Dengan cara menyewa daripada bank ataupun institusi kewangan dalam tempoh yang tertentu. Okay, bank mempunyai hak terhadap mesin jentera manakala usahawan sebagai penyewa. Kita tak ada hak lah. Okey. Yang seterusnya adalah share. Share ni nama lain dia adalah saham. Sama je saham dan share. Cuma share ni sebenarnya dia adalah saham ni maksud dia share yang telah dikumpulkan banyak-banyak. Maksudnya kamu beli share banyak-banyak, kita sebut saham. Share ni adalah saham saham adalah terbitan banyak-banyak share. Kiranya share ni macam anak-anak dia lah. Okey. So share adalah bahagian dalam modal perniagaan ataupun nama lain dia saham. Okey, sesebuah perniagaan menerbitkan share bagi menambahkan modal. Okay, bank saudagar akan bertindak sebagai penanggung jaminan terbitan share oleh syarikat awam yang hendak meluaskan perniagaan mereka dengan cara membeli share yang tidak dapat dilanggan oleh pelabur. Okey, dan selalunya ni untuk syarikat-syarikat berhad. Maksud dia, syarikat berhad ni kalau kamu belajar dulu, dia ada saham tau, dia ada share. Dan cara dia nak tambah modal dia adalah dengan menjual saham. Okey, cikgu bagi contoh syarikat awam ni. Macam tabung haji, macam ASB. Bila kamu melabur, kamu masukkan duit kamu di dalam tabung haji, kamu masukkan duit kamu di dalam ASB, sebenarnya kamu sedang membeli share. Okey, bila kamu membeli share, apa jadi pada institusi keuangan tersebut? Depa sedang menambah modal. Depa ambil duit kamu, depa pergi labur dekat mana-mana, projek-projek aset perumahan dan sebagainya, hartanah dan sebagainya. Kemudian bila depa labur, depa dapat untung. Sebab tu di penghujung tahun kamu akan dapat dividen. Dividen tu sebab apa? Sebab kamu sudi untuk membeli share
dan sudi untuk melabur modal. Modal kamu telah dilaburkan, telah dibawa ke satu tempat untuk menjana keuntungan, dan keuntungan tersebut mereka dah dapat. Jadi mereka agihkan balik keuntungan kepada pembeli-pembeli share. Okey, jadi share ni macam mana cara nak dapat modal bila kamu ada perniagaan syarikat awam? Okey, kamu nak tambah modal. Jadi kamu jual lah share kamu. Buka untuk orang beli. Bila orang beli, orang bagi duit kat kamu. Jadi pertambahan modal akan berlaku. Okey, jadi kalaulah kata tak ada orang beli share tu, tapi mereka nak tambah modal ni, maka mereka akan jual pada bank saudagar. Okay, bank saudagar ni akan beli share tersebut dan kamu akan dapat modal ataupun pembiayaan. Okey, seterusnya adalah overdraft. Okey, overdraft adalah kemudahan kredit yang disediakan oleh bank perdagangan kepada pemegang akaun semasa. Okey, so keyword untuk overdraft ni adalah akaun semasa. Okey, pemegang akaun semasa. Alright. Jadi akaun-akaun yang kamu simpan duit tu boleh tak ambil overdraft? Tak boleh. Yang kamu duk pergi cucuk duit kan, dapat duit beasiswa pergi cucuk duit, itu tak boleh ada kemudahan overdraft. Hanya pemegang akaun semasa, pemilik akaun semasa sahaja yang ada kelebihan ni. Okey, apa kelebihan dia? Okey, akaun semasa kalau kamu belajar di dalam tingkatan 4 dulu, dia hanya boleh dibuka oleh perniagaan saja. Bila kamu nak mulakan sesebuah perniagaan, kamu kena ada akaun semasa. Okey, syarat nak buka perniagaan ni, kamu pergi kat bank, kamu cakap saya nak buka akaun semasa. So dia bagi kat kamu satu buku akaun, macam kamu buka akaun kamu. Tapi buku akaun kamu, okey, selalunya akan diberi bersama-sama dengan buku cek. Akaun semasa ni kamu dapat buku cek. Okey, jadi kalau kamu dapat buku cek, apa kelebihan-kelebihan dia? Okey, hanya pemegang akaun semasa sahaja yang dibenarkan untuk buat overdraft. Apa itu overdraft? Overdraft adalah kelebihan kepada pemegang akaun semasa untuk mengeluarkan wang melebihi duit yang ada di dalam akaun tersebut. Okey, contoh dia. Okey, dalam akaun semasa kamu ada baki, okey, sebanyak RM3,000. Okey, kamu perlukan wang sebanyak RM10,000. Okey, boleh tak kamu bawa keluar RM10,000? Boleh. Sebab akaun semasa, kelebihan dia ada overdraft, iaitu pengeluaran wang lebih banyak daripada baki. Jadi bila kamu bawa keluar RM10,000, sebenarnya kamu pinjam berapa ribu daripada bank. Beza dua ni adalah kamu pinjam RM7,000. RM10,000 bawa keluar, ini duit kamu. Okay, RM7,000 yang kamu bawa keluar ni, yang ni yang kita sebut sebagai overdraft. Okey, pengeluaran yang melebihi daripada simpanan yang kamu ada, khas untuk pemegang akaun semasa sahaja. Okey, so overdraft adalah kemudahan kredit. Kredit ni maksud dia hutang yang disediakan oleh bank perdagangan untuk pemegang akaun semasa. Okey, jadi melalui kemudahan ini, pemegang akaun semasa boleh mengeluarkan wang melebihi simpanan dalam akaun. Okey, dan faedah akan kena pada macam tadi, duit yang dia bawa keluar lebih itu hanyalah sebanyak RM7,000. Maka faedah hanya kena pada amount RM7,000 sahaja. Okey. Pinjaman perniagaan ataupun gadaian Arahnu. Yang ni cikgu rasa kamu memang terror lah sebab kamu belajar syariah. Okey, Arahnu adalah gadaian. Okey, bila kamu ada apa-apa harta dan kamu jadikan cagaran untuk dapatkan pinjaman, dan sekiranya kamu tak dapat nak jelaskan, cagaran itu akan menjadi hak milik Arahnu. Contoh yang paling mudah barang mah lah kan. Okey, barang mah, kamu ada barang mah, kamu nak pakai duit. Jadi kamu pergi dekat Arahnu, kamu pergi cagarkan. Okey, Arahnu akan bagi kat kamu sejumlah wang yang dia nilai berdasarkan barang mah kamu. Okey, sampai satu tempoh, setiap bulan kamu kena bayar lah duit kalau kamu tak ambil. Okey, sampai satu tempoh kamu kena ambil dan kamu tak ambil, kamu tak mampu nak ambil, maka barang mah itu akan jadi milik Arahnu. Okey, yang terakhir adalah pemfakturan. Pemfakturan ni adalah satu syarikat lah. Okey, dia adalah syarikat yang akan tolong kutip hutang. Okey, dia akan tolong kutip hutang. Jadi, kalau kata perniagaan kamu ni perlukan duit, okey, tapi kamu tak mau buat pinjaman, cuma kamu teringat ada orang yang berhutang dengan kamu tapi tak mau bayar.
Okey, jadi kamu boleh gunakan pemfakturan sebagai sumber pembiayaan kamu. Okey, cara dia apa dia? Dia pergi kat syarikat pemfakturan. Kemudian dia kata, okey, saya ada satu syarikat yang tak bayar lagi habis hutang saya. Okey, contoh dia syarikat tu nama syarikat Ali. Okey, syarikat Ali ada beli barang kat dia dan berhutang sebanyak kaki adik jap. Okey, dan dia berhutang sebanyak RM3,000. Okey, Ali hutang RM3,000. Dia kata, okey, saya ada seorang penghutang. Okey, dan penghutang ni masih ada baki RM3,000 lagi. Okey, saya nak jual akaun penghutang saya. Okey, jadi apa yang dia buat? Okey, maka syarikat pemfakturan akan bagi duit dekat Ali, okey, sejumlah wang dekat Ali dekat kamu, okey, yang menyamai amount hutang Ali. Okey, contoh dia Ali RM3,000, dia akan bayar dekat kamu. Okey, tapi dia tak akan bayar ngam-ngam hutang Ali RM3,000. Dia mungkin akan bayar sebanyak dia mungkin akan bayar sebanyak RM2,500. Okey, dia beli hutang Ali sebanyak RM2,500. Kenapa dia tak beli RM3,000 padahal Ali hutang RM3,000? Okey, sebab RM500 itu apa? RM500 itu adalah upah kepada syarikat pemfakturan tu, sebab syarikat pemfakturan tu yang tolong pergi kutip hutang. Kiranya syarikat pemfakturan tu bagi siap-siap duit tu dekat kamu, nah RM2,500 ni hutang dah. Tak apa, aku pergi tolong kutip kat hang, tapi duit tu dapat kat aku nanti. Okey, so RM500 ni upah. Kita sebut sebagai dibeli pada nilai diskaun. Nilai diskaun ni RM5,000. Okey, so mudahnya syarikat pemfakturan ni dia tolong pergi kutip hutang untuk kamu. Okey, dia tolong selesaikan hutang Ali ni. Kemudian dia pergi kutip sendiri dekat Ali. Okey, tapi dia ambil upah. Ikutlah amount yang dia nak. Okey, so syarikat pemfakturan, kemudahan pembelian akaun penghutang dan invoice yang disediakan oleh bank dan membeli invoice pada harga diskaun. Akaun belum terima ni maksudnya orang yang berhutang dengan kita. Okey. Ini adalah sumber pembiayaan luaran daripada bank. Okey, yang kedua adalah agensi kerajaan. Okey, so agensi kerajaan ni ada 3 jenis pembiayaan yang kamu boleh buat. Yang pertama adalah bantuan modal. Okey, sama macam modal permulaan tadi yang untuk bank, tetapi yang ni kamu pinjam daripada kerajaan. Okey, yang kedua adalah grant penyelidikan dan pembangunan, ataupun yang bahasa mudahnya adalah R&D, Research and Development. Okey, grant ni dia selalunya bagi pada syarikat-syarikat yang ada buat penyelidikan untuk inovasi-inovasi tertentu. Jadi katalah kamu nak buat produk baru, tapi tak ada modal. Kamu nak buat produk baru, kamu nak kaji, kamu nak cipta, tapi kamu tak ada modal untuk kamu buat research, untuk kamu buat penyelidikan bagi nak cipta benda tu. Jadi kamu boleh mohon grant. Grant ni bila kamu mohon, dia akan bagi satu grant. Grant ni adalah berupa wang untuk kamu gunakan bagi kamu buat R&D, untuk kamu cipta ataupun untuk kamu buat inovasi pada produk kamu. Okay, yang ketiga adalah jaminan kredit. Okay, jaminan kredit ni adalah satu jaminan daripada kerajaan kepada peniaga-peniaga yang nak pergi pinjam duit dekat bank, tapi bank tak mau nak buat loan kat dia. Okey, contoh dia kamu nak mula perniagaan, kamu nak pergi kat bank. Pergi kat bank, bank kata tak pernah ada rekod lagi mula perniagaan ni. Macam mana kami nak bagi? Kami tak percaya. Selalunya macam itulah, kalau kamu tak pernah mula perniagaan lagi, kamu tak pernah buat loan, bank susah nak bagi loan kat kamu. Okey, jadi apa yang dia boleh buat? Dia boleh pergi kepada syarikat jaminan kredit dan mohon jaminan kredit. Maka syarikat jaminan kredit akan pergi dan meyakinkan bank untuk bagi loan kepada kamu. Okey, so hari ni kita belajar beberapa benda, okey, iaitu jenis-jenis sumber pembiayaan. Okey, kita ada 2, iaitu sumber pembiayaan dalaman dan sumber pembiayaan luaran. Dalaman adalah sumber pembiayaan yang dikeluarkan oleh pemilik itu sendiri, sama ada dari segi simpanan ataupun modal daripada keuntungan rizal. Sumber pembiayaan luaran terdiri daripada 2, iaitu bank ataupun institusi kewangan, dan yang kedua adalah daripada agensi kerajaan.
Okey, so daripada pembiayaan bank kita ada 6 jenis sumber pembiayaan. Okey, dan daripada agensi kerajaan kita ada 3. Okey, so cikgu akan bagi dekat kamu latihan yang akan kamu buat. Okey, sana. Okey. Jadi ini latihan yang kamu kena buat. Okey, iaitu soalan. Okey, soalan 1 muka surat 88. Okey. Soalan 2. Okey. Soalan 4. Okey, muka surat 89. Muka surat 5. Okey. Soalan 6. Soalan 7. Soalan 8. Soalan 9. Sampai soalan 9. 1 sampai 9. Okey. Kecuali soalan 3. Okey nah. Okey, so terima kasih sebab tengok video yang cikgu postkan ini. Buat latihan dan hantar sebelum hari Isnin. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.